Dah 5 sen pun tak boleh beli komputer lagi. Tak boleh sediakan keperluan untuk kamu belajar. Kenapa? Janganlah jadi diri kita suasana begitu sempit. Apa yang berlaku ke atas pelajar-pelajar kita? Remaja kita banyak yang dah membuat perkara-perkara yang sangat sedih. Semalam tular di media sosial apabila video pengajar yang memperkecilkan pelajar B40. Terkesan dengan hal itu, Zul Yahya membuka mulut mendedahkan apa sebenarnya terjadi kepada pelajar yang memerlukan sehingga ada yang terpaksa melakukan sesuatu yang tidak baik disebabkan kesempitan. Saya kongsikan pengalaman hidup saya di era 90-an. Okey, sebelum saya terlibat di dalam industri hiburan, saya bekerja di kelab. Saya nak cerita ni pun saya rasa bersalah juga, tetapi insyaAllah sebagai pengajaran, ibrah untuk diri saya dan kita semua kat sini insyaAllah. Okey, ada seorang GRO yang saya kenal. Gadis ni anak sulung dan mempunyai 7 orang adik-beradik. Ayah dengan ibunya dah lama berpisah. Ibunya hari ni bekerja keras untuk membiayai diri dia dan adik-beradik dia. Dia anak sulung dan dia seorang pelajar di sebuah universiti di Kuala Lumpur. Saya kata kenapa kerja kat sini? Sebab dia nak cari keperluan. Yang pertama, keperluan untuk ibu dia, adik-adik dia. Yang kedua, keperluan pembelajaran dia, pengajian dia. Hari ni kita nak hantar anak kita pergi prasekolah pun, makan belanja dah besar. Prasekolah je nak ajar A, B, C, kan? Jadi saya kongsikan ni untuk nak nampak kepada kita semua, masyarakat, kita lah masyarakat B40. Alright, apa yang Allah jadikan dalam kehidupan kita, Allah dengarkan sebenarnya untuk ujian saya, ujian kita semua. Kenapa jadi begini? Okey, bayangkanlah, dia bekerja tu bukan hanya untuk suka-suka, tapi bekerja kerana ada tanggungjawab. Walaupun kerja tu di jalan yang gelap, kerja yang tempat tak elok, dan dia pernah terfikir untuk berhenti belajar. Dia pernah terfikir untuk berhenti belajar. Tapi semangat dia kuat. Dia fikir, saya dah sampai ke tahap ni, takkan saya berhenti kerja, rugi lah. Saya berhenti belajar, rugi lah. Jadi dia terpaksa kuatkan semangat, teruskan dia punya perjuangan. Di samping itu juga dia tak nak menyusahkan ibu dia, dan dia nak support lagi ibu dan adik-adik dia yang ada 6 orang lagi di bawah dia. Masya Allah, tinggi pengorbanan dia. Walaupun dekat situ Allah nampak, semoga Allah bagi dia orang tak apa rezeki yang melimpah-limpah hari ni. Dia pun rasa dah makcik-makcik dah kot. Ni pengalaman. Saya haraplah pimpinan ilmu, pimpinan masyarakat, santunilah student kita, pelajar-pelajar kita. Peluklah mereka, tanya kenapa mereka jadi begini. Dah 5 sen pun tak boleh beli komputer lagi. Tak boleh sediakan keperluan untuk kamu belajar. Kenapa? Janganlah jadi diri kita suasana begitu sempit. Tempat kerja, rumah. Tempat kerja, rumah. Rumah, tempat kerja. Keluar pagi, pergi tempat kerja. Balik petang, duduk rumah. Kita tak kenal pun apa yang berlaku dalam kehidupan sekeliling kita. Apa yang berlaku ke atas pelajar-pelajar kita, anak-anak remaja kita. Tak tahu tuan-tuan. Kita hanya kenal kehidupan kita je. Tujuan kita hari ni nak bagi orang tu jadi baik. Tapi kita tak tahu macam mana masalah dia, apa yang peluklah, pegang hati ke hati. Dekati mereka. Pergi dekat rumah-rumah bujang. Tengok apa yang mereka alami. Bagi saya lah, kita ada rezeki, why not kita bagi. Walaupun dia enjoy kan, kita bagi keperluan pengajian untuk dia. Semoga bila dia dah berjaya, dia ingat benda tu, jasa tu. Bukan dia ingat benda yang terguris di dalam hatinya. Luka dekat hati ni memang tak boleh rawat tak. Luka dekat badan ni boleh rawat lagi, dekat hati ni susah nak rawat. Kalau apa salahnya orang kaya di zaman ni, Masya Allah, orang Melayu Islam yang kaya berlambat-lambat. Dan hari ni tuan-tuan, kadang-kadang
remaja ni dia hanya nakkan sesuatu untuk nak menampung keperluan dia. Just nice. Just aku nak benda ni je. Tetapi bila dia dapat benda tu dengan mudah dan dia mendapat lebih daripada itu, dia mula terpanggil untuk nak buat lagi, nak buat lagi. Sebab apa? Keperluan itu mudah dapat. Dan hari ni tuan-tuan, remaja kita banyak yang dah membuat perkara-perkara yang sangat sedih, disebabkan ada golongan yang mengambil kesempatan di atas kesempitan. Sebab apa berlaku perkara ni tuan-tuan? Sebab kita rakyat Mahen yang B40 ni tak mahu nak bersatu hati. Golongan kita yang paling majoriti dalam negara kita. Kita tak nak ambil kehidupan kita hari ni untuk buat kerja dakwah. Berlaku hari ni tuan-tuan, benda-benda yang kita tengok sangat takut hari ni. Sebab kos pengajian hari ni pun makin tinggi. Kita pun tak tahu apa masalah student-student remaja kita. Kita peluklah diorang, peluk diorang, tanya betul-betul, ambil tahu. Jangan kita letakkan suasana kehidupan kita rumah tempat kerja, rumah tempat kerja. Allah tunjukkan tu bukan untuk dia, untuk kita semua. Allah tunjukkan macam-macam berlaku ini untuk kita semua. Apa yang berlaku dekat Sajat? Sajat makin jauh dengan kita, makin jauh, babe. Sepatutnya dia makin dekat dengan kita. Kita bukan nak suruh dia jauh dengan kita, kita nak dia dekat dengan kita. Kita nak dia duduk sama-sama berjaya dengan kita dunia dan akhirat. Hari ni kita kecam, dia makin jauh dengan kita. Sama jugalah apa yang berlaku dalam sekeliling kita hari ni. Kita tegur sebab apa? Untuk menyedarkan kita semua. Berjuta orang kaya hari ni, berjuta orang yang berilmu hari ni, tapi adakah benda tu hari ni boleh bagi kita kejayaan? Allah tunjuk hidup kita banyak benda-benda yang rugi. Berjaya ke benda kalau kita berniaga rugi banyak? Berjaya ke perniagaan kita? Allah tunjuk hari ni yang berpangkat pun tak boleh bagi kejayaan pada manusia, yang berilmu pun boleh bagi kejayaan pada diri dia. Saya mohon sekali lagi dengan kasih sayang kita kerana Allah SWT, tolonglah pimpinan-pimpinan ilmu, pimpinan masyarakat kita semua, jumpalah manusia. Jangan tengok satu manusia, satu insan yang baik, tunjukkan sifat baik. Kita tengok dia pergi jumpa orang miskin, dia pergi jumpa orang susah, dia pergi jumpa pondan, dia pergi itu, dia cakap Allah sayang kita, Allah sayang kita. Kita nampak benda tu hanya dia je yang boleh buat. Allah tunjuk tu bukan untuk dia. Allah tunjuk tu untuk kita. Kita nak kena buat macam tu. Kalau semua majoriti B40 dalam negara kita, rakyat markhan ni, orang-orang bawahan ni buat perkara yang kita lihat tu, apa berlaku dalam negara kita? Bagaimana kehidupan sekeliling kita? Ramai, babe, sebenarnya student kita duduk dalam keadaan yang keliru, masalah, yang hantar anak-anak pergi belajar di IPT, di IPTS, anak-anak kampung, mak bapak mereka di kampung, ayah ibu mereka di kampung, korbankan masa mereka bersama, berpisah, nakkan anak dia berjaya untuk mengubah kehidupan, dan mereka mengharap kejayaan dan juga keselamatan untuk anak mereka. Kita bantulah ibu bapa mereka di kampung tu. Kita bantulah ibu bapa mereka yang di kampung yang menghantar anak-anak ni belajar di Menara Gading. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.